lagi. Hari ini merupakan hari yang ke-6 di saluran bangkit yang bertarikh 30 September 2023. Sekarang mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Bapa kami yang berada di surga, sekali lagi kami mengucap syukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah Tuhan sediakan kepada kami semua pada pagi ini, sehingga kami sekali lagi dapat memuji-Mu Tuhan. Kerana kami tahu kuasa Roh Kudus-Mu sentiasa mengiringi dan menuntun dan memimpin setiap daripada langkah kehidupan kami. Oleh itu kami ingin melahirkan pujian kami agar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus mengalir dalam setiap daripada kami umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa. Amin. Dipersilakan mengalirlah kuasa Roh Kudus.
Shalom, selamat pagi. Selamat kembali ke Renungan Saluran Bangkit SCSC. Hari ini kita akan teruskan renungan kita yang terakhir, Mazmur Mesianik. Tajuk untuk hari ini ialah Pemerintahan Milenium Mesias, Mazmur 72. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman ini, saya bacakan firman Tuhan, Mazmur 72. Berikanlah penghakimanmu, ya Allah, pada raja dan kebenaranmu kepada anak raja. Dia akan menghakimi umatmu dengan adil dan orang miskinmu dengan saksama. Gunung ganang akan membawa kesejahteraan kepada umat dan bukit membawa hasil kebenaran. Dia akan membawa keadilan kepada umat yang miskin. Dia akan menyelamatkan anak-anak sesak dan akan menghancurkan penindas. Mereka akan takut kepadamu selagi ada matahari dan bulan, turun-temurun zaman berzaman. Dia akan turun seperti hujan ke atas rumput sebelum ditebas, seperti hujan yang mengairi bumi. Dalam pemerintahannya, orang yang benar akan makmur dan kesejahteraan penuh melimpah selagi bulan bercahaya. Dia akan berkuasa dari laut ke laut dan dari sungai Efrat ke hujung bumi. Mereka yang tinggal di gurun akan tunduk kepadanya dan semua musuhnya akan menjilat debu. Raja-raja Tarsis dan kepulauan akan membawa persembahan. Raja-raja Sheba dan Seba akan membawa persembahan. Ya, semua raja akan sujud di hadapannya. Semua bangsa akan melayaninya. Kerana dia akan menolong orang sesak yang berseru kepadanya dan orang yang menderita, serta mereka yang tidak ada penolong. Dia akan mengasihani orang yang miskin dan memerlukan bantuan. Dia akan menyelamatkan orang yang perlu diselamatkan. Dia akan membebaskan hidup mereka daripada penindasan dan keganasan, dan darah mereka amat berharga baginya. Dia akan hidup kekal. Emas dari Sheba akan dipersembahkan kepadanya. Orang akan sentiasa menyembahnya dan berdoa kepadanya. Dan setiap hari dia akan diberkati. Tanaman biji-bijian akan subur dan makmur hingga ke puncak gunung. Buahnya melambai-lambai seperti di Lebanon. Dan penduduk kota akan bertambah seperti rumput di bumi. Namanya akan kekal selama-lamanya. Namanya akan kekal selagi ada matahari. Manusia akan diberkati kerananya. Semua bangsa akan memuji. Segala puji bagi Tuhan, ya Allah Israel. Hanya Dia yang melakukan perbuatan yang menakjubkan. Segala puji bagi namanya untuk selama-lamanya. Semoga seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan. Amin, amin. Sekian doa Daud anak Isai. Buku kedua, Mazmur, bermula dengan Mazmur 42 dan berakhir dengan Mazmur 72 yang mengandungi 4 buah Mazmur Mesianik. Mazmur 69 adalah tentang pengorbanan, pengampunan. Mazmur 68 adalah tentang kenaikan Kristus. Mazmur 45 ialah pemerintahan Tuhan sebagai Raja dan pengantin lelaki. Dan Mazmur 72 ialah tentang pemerintahan Tuhan pada tahun milenium. Terdapat banyak petikan dalam Perjanjian Lama yang meramalkan satu jangka masa kedamaian dan istirahat yang panjang bagi dunia yang bergolak. Setelah pekerjaan penciptaan telah selesai dalam 6 hari, Tuhan berehat dari semua pekerjaan. Perayaan terakhir orang Israel ialah perayaan Pondok Daun yang meramalkan kebenaran ini. Daud dan Salomo memerintah sebagai raja dan memerintah ke atas 12 suku Israel merupakan gambaran kuasa politik. Nabi Yesaya juga membuatkan kebenaran ini dalam huraiannya yang mengagumkan. Terdapat 4 bahagian pembuatannya. Yesaya bab 2, 11, 32 hingga 33 dan 65 hingga 66. Kitab Yehezkiel, Daniel dan Zakaria juga semuanya mempunyai huraian terperinci tentang kemuliaan kerajaan milenium. Terdapat juga banyak mazmur yang berbicara tentang kerajaan milenium Mesias, seperti Mazmur kedua, 8, 22, 24, 95 hingga 100.
Dalam Perjanjian Baru, Matius bab 17 ayat 1 hingga 9 dan Lukas bab 9 ayat 27 hingga 36 mencatatkan bahawa ketika Tuhan Yesus berubah rupanya di atas gunung yang merupakan tanda kemuliaan kerajaan mesianik yang dinyatakan kepada murid-muridnya. Dalam kitab Wahyu bab 20 ayat 1 hingga 7, perkataan 1000 tahun muncul sebanyak 4 kali. Waktu ini adalah tempoh pemenjaraan iblis. Mereka yang dianiaya oleh binatang itu dan mengambil bahagian dalam kebangkitan pertama akan memerintah bersama-sama dengan Kristus selama 1000 tahun. Oleh kerana kitab suci menyokong banyak hujah, tetapi hari ini masih ada orang yang mengaku sebagai amillennialists, iaitu orang yang tidak percaya akan pemerintahan milenium. Mereka menafikan bahawa Mesias akan benar-benar memerintah di Yerusalem di mana dia telah ditolak dan disalibkan, dan mereka juga merohanikan kebenaran yang agung ini. Walaupun Mazmur 72 tidak dipetik secara langsung dalam Perjanjian Baru, tetapi Mazmur ini mengandungi semua perincian tentang zaman kegemilangan milenium ini dan dinyatakan dalam bentuk puisi. Mazmur ini sememangnya merupakan mazmur mesianik dan ianya mengandungi 6 tema mengenai pemerintahan milenium ini. Yang pertama adalah penghakiman oleh raja dan putera raja. Kedua, sempadan kerajaan Mesias. Ketiga, pemerintahan yang adil dan tidak mementingkan diri. Keempat, pemandangan alam semula jadi, kutukan dihapuskan. Kelima, janji kepada Abraham telah digenapi. Dan yang terakhir ialah jawapan kepada doa Daud. Kita akan melihat ayat 1 hingga 7 tentang penghakiman raja dan putera raja. Mazmur ini adalah Mazmur Salomo. Pemerintahannya adalah penggambaran kerajaan milenium. Ketika baginda menjadi raja, baginda terlebih dahulu menghakimi musuh-musuhnya di negara itu. Adonia pernah memberontak terhadap ayahnya Daud. Ketika Absalom memberontak, Simei pernah mengutuk Daud. Yoab mengabaikan perasaan Daud dan membunuh Abner dan Amasa. Perkara ini mematahkan hati Daud. Jadi, perkara pertama yang perlu Salomo lakukan selepas dia naik takhta ialah menghakimi orang-orang ini menurut keadilan. Begitu juga ketika Mesias memulakan pemerintahannya, dia mesti melaksanakan penghakiman terlebih dahulu. Penghakiman ini mula-mula dilakukan kepada sekutu yang mengepung Yerusalem dalam peperangan Armageddon dan kemudian kepada bangsa-bangsa di bumi dan mereka yang terselamat daripada penderitaan besar. Mereka yang menerima Injil kerajaan dan utusannya semasa penderitaan akan memasuki kerajaan milenium. Tetapi mereka yang menolaknya akan memasuki hukuman kekal yang disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikat. Ayat 8 hingga 11 menyatakan tentang sempadan kerajaan Mesias. Dia akan berkuasa dari laut ke laut dan dari sungai Efrat ke hujung bumi. Raja-raja Tarsis dan kepulauan akan membawa persembahan. Raja Sheba dan Seba akan membawa persembahan. Pada waktu milenium, Yerusalem akan menjadi ibu kota seluruh bumi. Pada zaman dahulu, Tarsis adalah kota yang paling jauh ke barat dan Sheba dan Seba adalah kerajaan yang paling jauh ke timur. Kepulauan dalam Alkitab menampakkan merujuk kepada pantai barat Eropah. Dalam Kejadian bab 15 ayat 18, tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham ialah dari sempadan negeri Mesir hingga sungai Efrat yang termasuk Lebanon, Syria, Iraq, Iran dan Arab Saudi. Dari laut ke laut dan dari sungai Efrat ke hujung bumi mungkin merujuk kepada tanah dari Mediterranean ke Teluk Parsi, dari sungai Nil ke sungai Euphrates. Yehezkiel bab 47 ayat 13 hingga 23 menyenaraikan sempadan tanah Israel
selama pemerintahan milenium. Tetapi pemerintahan Mesias akan merangkumi seluruh bumi, timur, barat, selatan dan utara. Semuanya berada di bawah pemerintahannya yang adil dan penuh belas kasihan. Perumpamaan tentang talenta dalam Injil Lukas bab 19 ayat 11 hingga 27 mengajar kita bahawa mereka yang setia pada zaman gereja hari ini akan berada di kedudukan memerintah dalam kerajaan milenium. Yang ketiga, pemerintahan yang adil dan tidak mementingkan diri. Ayat 12 hingga 15. Kerana dia akan menolong orang sesak yang berseru kepadanya dan orang yang menderita serta mereka yang tidak ada penolong. Dia akan membebaskan hidup mereka daripada penindasan dan keganasan, dan darah mereka amat berharga baginya. Di sini kita nampak bahawa 4 kuasa besar orang bukan Yahudi yang terdahulu semuanya memperoleh kuasa melalui pertumpahan darah dan keganasan. Selepas mereka menubuhkan sebuah negara, negara itu dipenuhi dengan penindasan, perhambaan dan pembunuhan bayi. Akan tetapi, ketika Mesias memerintah, tidak akan ada rasuah, korupsi atau pilih kasih dalam kerajaan itu. Dia yang duduk di atas takhta mempunyai kebijaksanaan, kasih dan kuasa yang sempurna. Keempat ialah pemandangan alam semula jadi dan kutukan dihapuskan. Ayat 16. Tanaman biji-bijian akan subur dan makmur hingga ke puncak gunung. Buahnya melambai-lambai seperti di Lebanon. Dan penduduk kota akan bertambah seperti rumput di bumi. Pemandangan di puncak gunung selalunya berbatu, tanpa rumput tumbuh di atasnya. Tetapi di sini, mereka adalah seperti padang yang subur. Kerana kejatuhan dan kutukan manusia, duri, rumpai dan perosak ada di mana-mana sahaja. Petani terpaksa berpeluh untuk menuai bijirin dan mencari rezeki. Tetapi semua ni akan berubah. Padang gurun akan bersukacita dan bunga akan kembang di padang belantara. Padang pasir akan bernyanyi dan bersorak gembira dan menjadi seindah pegunungan Lebanon serta sesubur ladang di Karmel dan Sharon. Tiap-tiap orang akan melihat kemuliaan Tuhan, melihat kebesaran dan kuasanya. Serigala akan tinggal dengan domba dan harimau bintang akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama-sama dan kanak-kanak akan menjaga semuanya. Lembu dan beruang akan makan bersama-sama dan anak lembu akan berbaring di samping anak beruang. Singa akan makan rumput seperti lembu. Bahkan bayi tidak akan cedera apabila bermain dekat ular berbisa. Di Sion, bukit suci Allah, tiada apa-apa pun yang jahat atau berbahaya. Bumi akan penuh dengan orang yang mengenal dan menghormati Tuhan sebagaimana lautan penuh dengan air. Jadi, apabila anak-anak Tuhan muncul, jerih payah dan rintihan ciptaan, semuanya akan bersama-sama menyanyikan pujian bagi Tuhan. Yang kelima, janji kepada Abraham telah digenapi. Ayat 17 hingga 19. Ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham dalam Kejadian bab 22, dia memberinya 7 janji. Yang terakhir adalah melalui benihmu, semua bangsa di bumi akan diberkati. Mengenai keturunannya, Tuhan memberinya 3 janji. Keturunannya akan begitu banyak sekali seperti debu di tanah, bintang di langit, dan pasir di pantai. Dia mempunyai keturunan duniawi, iaitu orang Israel, juga mempunyai keturunan surgawi, iaitu mereka yang seiman dengannya, gereja. Dan melalui dia, bangsa-bangsa di bumi didirikan. Paulus menegaskan dalam Galatia bab 3 ayat 16 bahawa keturunan merujuk kepada seseorang, iaitu Kristus. Setiap berkat yang diterima oleh orang Yahudi, orang bukan Yahudi, atau jemaat Tuhan
datang daripada Kristus yang menderita di atas kayu salib. Dia akan berkhidmat sebagai raja dan imam di atas takhtanya. Yang terakhir, jawapan kepada doa Daud ayat 20. Sekian doa Daud anak Isai. Ayat-ayat penutup ini sangat penting mengenai pengingkapan rancangan Tuhan untuk gereja. Daud langsung tidak tahu, tetapi sebagai penerima janji dan Nabi Tuhan, dia memandang kepada Kristus yang mulia yang akan memerintah Israel dan bangsa-bangsa. Dari bumi, dia menyelesaikan doanya dan menyatakan hasratnya ini. Mengenai hal-hal surgawi, seperti yang dinyatakan oleh Roh Kudus dalam gereja hari ini, dia juga tidak mengetahui apa-apa. Tetapi sebagai raja dan Nabi Israel, dia bercakap tentang perkara duniawi. Daud adalah seorang yang suka berdoa. Dalam setiap pengalaman dan krisis dalam hidupnya, dia sentiasa bertanya kepada Tuhan. Ini sangat berbeza dengan Raja Saul. Tetapi sekarang setelah doanya selesai, dia melihat penglihatan yang mulia tentang kerajaan milenium. Dia melihat keturunannya dan Tuhan duduk di atas takhta. Semoga renungan hari ini bantu kita mengenal Tuhan, terutamanya pemerintahan Kristus di dalam kerajaan milenium. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di syurga, takhta-Mu dan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkau telah memilih raja pilihan-Mu untuk bertakhta dalam kerajaan syurga. Kami amat bersyukur kerana diberikan anugerah untuk menjadi pemerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kerajaan milenium. Terima kasih Tuhan mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semoga kita diberkati melalui renungan Mazmur Mesianik untuk minggu ini. Shalom. Tuhan menyertai